Metro Curry House. Jam TV. Oh, Belum kan? Belum lah. belum. Seminit. Sembilan orang ada ni. Kita akan ride in lah dekat Grab, tengok apa dia punya respon, and then dengan respon tu kalau tak ada feedback yang positif, kita akan pergi ke sana pula mungkin. Kita akan berjumpa direct pula dengan dia orang. Kita akan cubalah tengok apa cara yang kita boleh, sebab kita nak paksa pun tak boleh. Sebab benda ni memang dalam agreement sendiri pun kadang-kadang kita tak boleh petikai benda tu. Cuma kita minta ihsan dia je lah. Sebab dalam keadaan pandemik ni bukan kita je terjejas, syarikat pun terjejas, tapi kena sama-sama rasalah kesusahan tu. Macam apa yang dia buat sekarang ni, tolak RM35 tapi RM15 tu dikira sebagai hutang. Itu bukan membantu kita, itu dia tetap dengan kekayaan dia. Dia tidak terlibat dalam orang kata kesan pandemik tu. So kita nak kalau boleh kurangkan RM35, 15 tu tak payah kira, 15 tu burn je sampailah tempoh habis PKP. Itu yang sepatutnya. Normal PKP lah dan setelah Dah tak ada PKP dah habis, barulah dia boleh charge balik ke arah 50 tu. siapa yang dia tak ada demand pun tak ada. Kita akan pulang sampai ke tingkat ni. Tak ada sampai. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua e-hailers. Kita panggil kepada komuniti e-hailing Malaysia. So kita daripada PKH merupakan wakil pada komuniti e-hailing Malaysia. So kita ada menerima banyak aduan dan juga rungutan dalam tempoh PKP, dan kami amat memandang serius keluhan dan keresahan komuniti disebabkan pendapatan yang terjejas sehingga 80% akibat daripada pandemik COVID-19, lebih-lebih lagi pada musim yang kedua ni, gelombang yang kedua. Jadi disebabkan oleh pandemik yang berlaku di luar jangkauan dan kawalan semua pihak ni, kami merasakan amat wajar untuk semua pihak bersama-sama membantu dan menyerap sedikit sebanyak kekurangan ataupun kerugian yang ditanggung oleh komuniti e-hailing, terutama kepada pihak-pihak syarikat EHO dan syarikat-syarikat kereta sewa. Berikutan dengan perkara ini, atas dasar kemanusiaan kami memohon kepada semua syarikat-syarikat ini agar menurunkan kadar sewa harian yang kita cadangkan kepada RM35 sehari secara tetap sehingga habis PKP sepenuhnya. Seperti apa yang kita tahu sekarang ni, ada syarikat yang charge RM35 tapi RM15 tu dikira sebagai hutang, dan dia boleh ditambah balik pada bila-bila masa mengikut kepada syarikat tersebut, dan bukannya selepas habis PKP. Jadi kita harap kepada syarikat-syarikat ni agar menurunkan kadar sewa tanpa tunggakan hutang, supaya benda ni dapat meringankan sedikit sebanyak beban ahli komuniti kita dalam menjalankan tugas dan juga tanggungjawab mereka seharian. So ini berdasarkan kepada maklumat yang diterima lah. Grab ada mengatakan yang dia akan turunkan 35% semasa musim yang pertama dan sehingga PKP selesai. Tapi malangnya musim pertama bayaran RM15 itu telah ditambahkan semula. Jadi ini sikit sebanyak telah memberi beban pada pemandu-pemandu di bawah Green Rental lah. Jadi kami juga memohon untuk fully utilisekan servis yang ada kepada semua pemandu dan rider, seperti GrabFood, GrabMart, Grab Express dan segala servis yang ada lah. Dan kita juga memohon kepada semua syarikat EHO termasuk penghantar supaya pengurangan komisen dapat diberi kepada semua ahli komuniti, iaitu pemandu dan juga penghantar. Dalam tempoh PKPB dan PKPD, kita minta pengurangan kepada 5% sahaja komisen. Dalam tempoh PKPP, kita minta supaya diturunkan kepada 10% sahaja. Jadi kita mohon janganlah orang kata dalam tempoh PKP lagi dah ada penambahan. So kita mohonlah kepada syarikat-syarikat untuk sama-sama bertimbang rasa lah. Kita juga memohon
kepada yang ni syarikat Grab je lah buat masa ni, untuk melanjutkan moratorium kepada semua pembayaran ansuran kepada pemandu mereka, seperti pembayaran ansuran telefon, ansuran loan dan lain-lain perkhidmatan yang diberikan, supaya moratorium ini dilanjutkan sehingga habis tempoh PKP. Jadi atas dasar ini kami juga akan berhubung dengan pihak-pihak syarikat ni untuk mencari jalan penyelesaian kepada kedua-dua pihak dalam tempoh PKP ni, insyaAllah. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Dan kita juga ada bawakan dua wakil daripada Green Rental Program, dan keluhan daripada mereka kita rasa patut diambil berat lah, kerana mereka adalah wanita yang bekerja menyara keluarga dengan cara memandu. Jadi kita rasa mereka sangat terkesan lah. So kita harap agar ada pihak-pihak yang, pihak-pihak syarikat, pihak-pihak kerajaan, agensi dan sebagainya boleh tampil untuk membantu sedikit sebanyak komuniti e-hailing Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih. Soalan. So ada apa-apa soalan yang Baik, saudara Wan ya, pengerusi Pekeh. Kami ada baru-baru ini menerima rungutan daripada penyewa-penyewa yang menyewa dengan Grab, di mana mereka cukup tertekan. Okey, kita maklum. Tapi yang menarik perhatian adalah apabila mereka tertekan nak memulangkan kereta, mereka ada yang di antaranya terpaksa membayar sehingga hampir RM6,000. Jadi boleh komen sikit tak Tuan Nur Ridwan? Okey, kita aware juga dengan aduan yang ada viral sekarang ni. Tapi kita dari pihak persatuan, kita perlu berlaku adil lah kepada semua pihak, di mana kita tidak tahu apa terms and condition dia. Kita tidak tahu di mana kesalahan dia sehingga dia dikenakan bayaran sebanyak tu. Yang kita rasakan benda tu tak logik jugalah sebenarnya. Tapi apa pun, kita kalau betul-betul aduan tu logik, kita akan teliti dululah sebelum kita bawa kepada pihak Grab dan sebagainya lah. Sebab benda tu di luar bidang kuasa kita lah sebenarnya. Baik, berkaitan dengan cadangan untuk sehingga 5% tadi kan, dimaklumkan sehingga 5% untuk semua HO. Ya. Setakat ini baru perbincangan di kalangan anggota Pekeh. Ya. Jadi bagaimana Tuan jangkakan sambutan daripada syarikat-syarikat ni tadi? Seperti kita sedia maklum lah, syarikat pun masing-masing mengalami kerugian yang teruk jugalah disebabkan pandemik COVID-19 ni. Tapi atas dasar kemanusiaan lah. Kerana saya percaya kita ni adalah penggerak ekonomi. Di antara penggerak ekonomi yang menjalankan orang kata online delivery ni, di mana perkhidmatan e-hailers ni adalah sangat penting, terutamanya dalam keadaan COVID-19 ni. Jadi kita rasa memang sepatutnya diberi sedikit penekanan dan perhatian lah. Kerana yalah, kalau syarikat nak cover untung semata-mata pun mengakibatkan pemandu dan juga rider ni tak boleh hidup dan tak boleh duduk dalam industri, pun tak guna juga. Jadi kita harap sama-sama lah, syarikat pun terpaksa menanggung kerugian, pemandu pun sedang menanggung juga kerugian. Jadi sama-sama lah kita orang kata menghadapi tempoh PKP ni dengan orang kata lebih baik lah. Baik, permintaan itu adakah meliputi seluruh negara ataupun hanya sekitar kawasan PKPB? Yes, kita harap benda ni ke arah seluruh negara. Sebab seluruh negara terkesan sebenarnya. Walaupun ada PKP ke, tak ada PKPB ke, mereka tetap terkesan. Terutamanya dalam kawasan luar-luar bandar yang mungkin tak ada PKPB, tapi dia punya jumlah pengguna tu menurun dengan sangat banyak lah. Peratusan penggunaan tu sangat sikit. Jadi semua orang terjejas lah. Kita harap semua HO dapat laksanakan benda ni ke seluruh negara. Baik Wan, kebiasaannya lah tuntutan-tuntutan sebegini ada kemungkinan tidak dilayan oleh HO. Seandainya tidak dilayan, apakah tindakan seterusnya? Macam saya cakap tadi, sebagai langkah awal kita akan berhubung dengan syarikat-syarikat ni. Kita akan cuba menjalankan rundingan lah, untuk mencari jalan penyelesaian di mana boleh kedua-dua pihak boleh senang lah. Dan sekiranya tak ada juga perbincangan, kita mungkin akan bawa kepada pihak atasan lah, mungkin kepada Kementerian Sumber Manusia, ke arah MOT, APAD dan sebagainya lah. Kita akan cuba ke arah mana yang kita boleh cuba untuk membantu komuniti e-hailing. Mungkin termasuk Kementerian Pengangkutan ya? Ya, sekali. Baik.
Baik, Saudara Wan, saya melihat isu tambang ni mungkin boleh selitkan sikit sejauh mana sebab awal penubuhan Pekeh berkisar kepada isu tambang. Jadi sejauh mana sekarang ni gerakan untuk menuntut penyelarasan tambang lantai? Okey, berkenaan dengan isu tambang ni dia subjektif sebenarnya. Susah kita nak rungkaikan isu tambang ni sebab ada orang yang mengatakan tambang sekarang okey. Ada yang mengatakan tambang sekarang teruk. Jadi apa pun kita sedang bagi pihak gabungan e-hailing Malaysia, kita masih lagi dalam peringkat pengkajian. So kita masih lagi meneliti segala aspek sebelum kita ketengahkan dalam kita punya memorandum yang kita jangka akan keluar pada bulan 11 lah. So yang itu saya tak nak ulas banyak. So kita harap kita akan dapat satu keputusan dalam memorandum yang akan kita keluarkan nantilah. InsyaAllah. Baik, soalan akhir, ada permintaan daripada rakan-rakan pemandu kita di mana PKPB katanya telah seakan-akan kembali seperti peringkat awal. Yes. Jadi bantuan one off yang 600 untuk pandu hailing tu, adakah wajar Tuan Wan keutarakan kembali, mungkin di pihak kerajaan dituntut oleh Pekeh? Okey. Untuk isu ni we have to be fair lah. Sekiranya kerajaan mengeluarkan bantuan yang kedua kepada masyarakat, dan kita juga seharusnya kena ada portion kita lah. Tapi untuk kita semata-mata tuntut, saya rasa tak wajar lah. Sebab yalah, kerajaan kena menanggung banyak aspek. So tapi kalau kerajaan sendiri yang sedia untuk bagikan pada masyarakat, so saya percaya kita pun akan ada lah kita punya portion yang kedua, InsyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih banyak E-hailing FM. Okey, rakan-rakan media, rakan-rakan e-hailing FM semua, demikian tadi penjelasan serta sidang media yang dikeluarkan oleh pengerusi pertama Pekeh ataupun Persatuan Kebajikan Pekerja Industri E-hailing Malaysia, Encik Nur Ridwan. Terima kasih untuk sama-sama menonton dalam satu sidang media yang bermanfaat untuk dikongsikan bersama, dan kita tunggu hala tuju mereka selepas ini. Terima kasih Pekeh dan rakan-rakan lain.